Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada seramai 20 orang ketua perwakilan asing yang tidak menetap ke negara Brunei Darussalam. Baginda mula-mula berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Tuan Yang Terutama Harry Norton di Murat Quintela, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Brazil. Tuan Yang Terutama Agustin Garcia Lopez Loaiza, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Meksiko. Puan Yang Terutama Sandra Jensen Landi, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Denmark. Tuan Yang Terutama Ragai Taufik Said Nasir, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Arab Mesir. Puan Yang Terutama Katerina Zelenko, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Ukraine. Tuan Yang Terutama Minor Jacobo Cuyun Salguero, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Guatemala. Tuan Yang Terutama Eng Bayar Sosor Baram, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Mongolia. Tuan Yang Terutama Ricardo Estanislao Morote Canales, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Peru. Tuan Yang Terutama Morten Paulsen, Duta Besar dan Mutlak Norway. Tuan Yang Terutama Dr. Sharif Maulana, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Comoros. Tuan Yang Terutama Frank Othmar Grutter, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Switzerland. Tuan Yang Terutama Eugenie Alubiti, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Cote d'Ivoire. Tuan Yang Terutama Alexander Carter Bing, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Marshall Islands. Tuan Yang Terutama Jadeshwar Gobordon, Pesuruhjaya Tinggi Republik Mauritius. Tuan Yang Terutama Federico Alberto Cuello Camilo, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Dominikan. Tuan Yang Terutama Jose Luis Pardo Cuerdo, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Spanyol. Tuan Yang Terutama Krzysztof Drobowolski, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Poland. Tuan Yang Terutama Dili Rajpudel, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Nepal. Tuan Yang Terutama Ali Hussein Didi, Pesuruhjaya Tinggi Republik Maldives. Tuan Yang Terutama Muhammad Farara Lashdar, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Nicaragua. Ke bawah Dulia Maha Mulia kemudian berkenan menerima menghadap ketua-ketua perwakilan asing yang tidak menetap ke negara Brunei Darussalam yang baharu. Juga hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Could solve a little bit this big.
145 orang pegawai dan anggota pangkat rendah pasukan polis Diraja Brunei menerima pingat kerja lama polis PKLP. Majlis penyerahan pingat berlangsung di Kompleks Ibu Pejabat Pasukan Polis Diraja Brunei, Gadong. Hadir Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei. Penganugerahan pingat berkenaan merupakan satu pengiktirafan dan penghargaan kerajaan ke bawah Duli Maha Mulia kepada para penjawat awam yang telah berkhidmat selama 20 tahun. Bagi menangani isu pencerobohan buaya ke kawasan-kawasan perkampungan, Jabatan Perhutanan, Kementerian Sumber Sumber Utama dan Pelancongan menganjurkan program tangkap buaya bersama. Program berunsurkan pelibatan masyarakat itu merupakan operasi penangkapan buaya secara proaktif dengan kerjasama pasukan bertindak bahagian hidupan liar, Jabatan Perhutanan dan penduduk kampung air. Program yang mula dilaksanakan pada Februari lalu diteruskan kemarin di Kampung Tamoy Ujong. Hadir Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab Setiausaha Tetap Kementerian Sumber Sumber Utama dan Pelancongan. Program merupakan inisiatif bahagian hidupan liar Jabatan Perhutanan bagi menjaga keselamatan dan kesejahteraan awam. Sempena sambutan Jubli Perak Penubuhan Sekolah Arab Temburong, kemarin diadakan majlis kesyukuran. Majlis bertujuan menghargai jasa para tenaga pengajar yang pernah berkhidmat selain mengeratkan hubungan antara alumni, warga sekolah dan para jemputan. Majlis berlangsung di Sekolah Arab Temburong. Hadir Awang Haji Hardi Fadilah bin Haji Muhammad Saleh, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama selaku Wakil Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Juga diselajurkan pelancaran buku kenangan Zikrayat, majalah Al-Jumana dan buku Surah Yasin. Pelbagai pencapaian dari segi akademik dan kurikulum diperoleh sejak penubuhan Sekolah Agama Katimahar pada tahun 1997. Kemarin Sekolah Agama Katimahar mengadakan majlis perasmian sambutan Jubli Perak sekolah berkenaan. Hadir Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, Pengarah Pengajian Islam. Antara pengisian majlis termasuk perasmian Pondok Jubli 25 dan pameran ristaan 25 tahun sekolah berkenaan. Peningkatan bermula pada tahun 1997 di mana sekolah ini dibuka sehinggalah sekarang ini. Melihat kepada kejayaan ini, harap ianya akan berterusan di masa akan datang. Mendalami teori dan teknik baharu dalam bidang penterjemahan, meningkatkan kualiti kerja dan melahirkan penterjemah yang berkaliber merupakan antara objektif kursus penterjemahan am intensif diungkapkan sempena Bulan Bahasa 2023 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP melalui bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa. Kursus sehingga 31 Ogos itu bermula kemarin di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Hadir Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, Pemangku Pengarah DBP. 20 orang menyertai kursus terdiri daripada pegawai dan kaki tangan unit penterjemahan DBP dan jabatan-jabatan kerajaan yang diundang. Kursus disampaikan secara teori dan amali oleh 7 fasilitator dan pegawai dari Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Sebagai penghargaan kepada pengurus kawasan dan bangunan di daerah Tutong dalam sama-sama menjaga kebersihan persekitaran tempat masing-masing, kemarin diadakan majlis penyerahan sijil. Majlis diadakan secara berasingan di daerah Tutong. Sijil penghargaan disampaikan oleh Awangku Arif Anwar bin Pengiran Haji Ahmad, penolong pegawai daerah Tutong. Ia diharap dapat menjadi contoh kepada pihak lain untuk sama-sama menjaga kebersihan persekitaran bangunan-bangunan komersial negara ini.
19 Ogos setiap tahun diperingati sebagai Hari Fotografi Sedunia bagi mendedikasikan seni, kraf, sains dan sejarah fotografi. Di era moden ini, fotografi adalah media yang sangat tepat untuk menyampaikan emosi secara cepat dan efektif melalui foto-foto. Sempena sambutan Hari Fotografi Sedunia ini, berita kali ini membawakan perkembangan bidang fotografi di negara Brunei Darussalam. Laporannya bersama Muhammad Daud Haji Tua. Selaras dengan perkembangan pesat teknologi, bidang fotografi di negara ini juga semakin berkembang dari segi pengetahuan, teknik dan alat-alat. Sambutan orang ramai terhadap fotografi telah berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Dengan kemunculan media sosial, fotografi telah menjadi bahagian penting dari interaksi sosial dan komunikasi di era digital. Menggambar adalah satu kira dapat kita membayangkan yang lapas-lapas ataupun kita ada gambar-gambar untuk mengingatkan apa yang sudah terjadi. Lagipun menggambar ini adalah satu cara untuk mengingati apa yang kita ni buat yang lepas-lepas. Penglibatan para belia dalam bidang fotografi dapat dilihat berdasarkan pelbagai kemahiran dan bakat dalam bidang tersebut. Bahkan, segelintir belia juga berjaya menjana pendapatan melalui bidang ini. Melalui gambar ini akan menjadi kenangan kita ni lagi untuk suatu masa nanti. Misalnya, kalau kita ni lihat daripada segi perkahwinan, selain menjadi kenangan kepada pasangan, tetapi juga ia akan dapat melihat lagi suatu masa nanti perkahwinan masa ini dan juga perkahwinan masa hadapan. Fotografi merupakan media yang mampu mengabadikan momen-momen yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang penting adalah kebolehan juru gambar berkenaan dalam art of seeing dan seterusnya menghasilkan imej yang berkualiti serta mempunyai makna yang tersendiri. Pendaftaran menerusi perkhidmatan pesanan ringkas SMS bagi mendapatkan keputusan peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat AS dan A sesi Mei Jun 2023 mula dibuka hari ini 20 Ogos 2023. Pendaftaran boleh dibuat dengan menaip MOE jarak REG, jarak kod pusat, jarak nombor calon, jarak nombor IC calon dan hantar ke 888-5555 bagi pelanggan DST, 38666 bagi pelanggan Progresif Sdn Bhd dan 39966 bagi pelanggan Imagine Sdn Bhd. Keputusan peperiksaan hanya akan dihantar kepada pelanggan melalui SMS setelah mendapat kelulusan daripada Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan untuk mengeluarkan keputusan tersebut. Bayaran RM3 akan dikenakan bagi setiap keputusan SMS yang diterima.